Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan 5 tajuk iaitu pengangguran di Malaysia, buli cyber di Malaysia, pendidikan anak-anak daripada ibu bapa, masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti dan juga pedofilia di Malaysia, di mana setiap ahli kumpulan akan menyatakan pendapat mereka mengenai isu atau topik ahli kumpulan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Zahim bin Zulkifli, nombor metrik 288639. Saya akan menerangkan tentang tajuk tugasan pengangguran di Malaysia yang dibuat oleh Aisyah Kamilia. Berdasarkan pendapat saya sendiri, saya bersetuju dengan apa yang dibincangkan berdasarkan isu pengangguran di Malaysia. Hal ini kerana pengangguran dalam kalangan masyarakat boleh membantutkan proses kemajuan negara disebabkan oleh kekurangan kemahiran dan tenaga kerja yang diperlukan bagi memacu ekonomi negara ke tahap yang lebih tinggi. Perkara seperti ini perlu diambil tindakan yang tegas oleh pihak kerajaan kerana jika gejala pengangguran dalam kalangan masyarakat semakin berleluasa, tidak mustahil budaya masyarakat yang malas akan wujud kerana mereka hanya akan mengharapkan ihsan daripada orang ramai serta pihak kerajaan bagi meneruskan kehidupan mereka. Manakala berdasarkan pendapat Izzatul pula, dia berpendapat bahawa sikap individu merupakan salah satu punca utama berlakunya pengangguran. Para belia merupakan antara penyumbang utama. Tidak dinafikan, persaingan dalam memilih pekerjaan semakin meningkat. Jadi, setiap individu perlu bersedia dengan pelbagai kemahiran kendiri untuk bersaing. Amida pula berpendapat, dia bersetuju bahawa punca masalah pengangguran bukan hanya dilihat daripada masalah individu sahaja, tetapi perlu dilihat dan dikaji daripada faktor persekitaran atau masyarakat yang boleh menyebabkan berlakunya masalah pengangguran di dalam negara, seperti peluang pekerjaan yang terhad dan persaingan yang tinggi untuk mendapat pekerjaan. PU pula berpendapat bahawa jika hanya beberapa orang yang menganggur, kita boleh menjelaskan pengangguran mereka adalah disebabkan oleh sikap yang malas dan kurang tabiat kerja yang baik. Kalau begitu, pengangguran mereka akan menjadi masalah peribadi mereka. Tetapi pengangguran paling baik difahami sebagai masalah sosial apabila berjuta-juta orang kehilangan pekerjaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, salam sejahtera. Saya Amida, anak perempuan Amir Joyo, nombor metrik 271798. Saya ingin meneruskan pembentangan dengan membentangkan mengenai isu yang dipilih oleh saudari Tong Peng Yu, iaitu buli cyber di Malaysia. Buli cyber adalah perbuatan yang mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej teks atau SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Buli cyber adalah satu kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat. Malaysia merupakan antara negara yang mengalami masalah buli cyber kedua tertinggi di Asia. Berdasarkan pembincangan saudari Tong Peng Yu, terdapat pelbagai punca yang menyebabkan berlakunya buli cyber ini, dan isu tersebut bukan sahaja daripada faktor individu tetapi juga berpunca daripada faktor persekitaran seperti konflik atau masalah perhubungan dalam kalangan masyarakat. Menurut pendapat saudari Aisyah, topik ini adalah konsep imajinasi sosiologi dalam buli cyber yang membolehkan kita mendapatkan pemahaman yang lebih jelas berkaitan punca-punca seseorang itu melakukan perbuatan sedemikian dan bukanlah hanya berniat jahat. Manakala, pada pendapat saudara Zul Zafran, hubungan antara masalah buli dan konsep imajinasi sosial itu merupakan satu jenis pandangan yang boleh diterima secara umum oleh masyarakat. Hal ini kerana ia menunjukkan bahawa si pembuli itu merupakan seorang yang mempunyai tahap keyakinan diri yang rendah terhadap dirinya sendiri. Manakala pendapat yang ketiga adalah daripada saya sendiri, saya berpendapat bahawa pembuli cyber merupakan perbuatan negatif yang bertujuan untuk melepaskan tekanan hidup seseorang ke atas orang lain. Tekanan dalam hidup seseorang itu mungkin wujud disebabkan faktor persekitaran, iaitu seperti berlakunya konflik dalam keluarga pembuli tersebut. Terakhir sekali adalah daripada saudari Izzatul Nadia. Menurut saudari Izzatul Nadia, berlakunya punca daripada sikap tidak puas hati, iri hati seseorang individu terhadap individu yang lain. Sikap ini mendorong seseorang itu berniat untuk memalukan mangsa dengan perbuatan meninggalkan komen berbau hinaan. Okey, itu sahaja daripada saya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Kamilia binti Rezaki, nombor matriks 284374, akan membentangkan pendapat ahli-ahli kumpulan berkaitan kajian saudara Zul Zafran Zahin, iaitu pendidikan anak-anak daripada ibu bapa. Pertama sekali, pendapat saya sendiri bersetuju bahawa pendidikan seharusnya diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak kerana ia merupakan hak asasi setiap manusia. Bagi saudara Izzatul pula, ibu bapa semestinya memainkan peranan utama dalam membentuk sasiah dan peribadi anak-anak. Sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sosial oleh anak-anak adalah cerminan didikan yang diterima daripada rumah itu sendiri. Seterusnya, bagi saudari Amidah pula berpendapat bahawa ibu bapa mempunyai peranan penting dalam menyediakan keperluan pendidikan kepada anak-anak. Beliau menambah bahawa ibu bapa merupakan ejen sosialis yang pertama dalam membentuk pemikiran anak-anak tentang kepentingan pendidikan. Akhir sekali, daripada saudari PU pula, pendidikan dan perkembangan anak-anak boleh dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor budaya dan juga faktor sosial. Berdasarkan kesemua pendapat ini, saya dapat merumuskan bahawa pemahaman kami selepas membaca kajian saudara Zul Zafran ini adalah semua ahli bersetuju bahawa khususnya ibu bapa mempunyai peranan utama dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Yang saling juga berkait rapat dengan konsep imajinasi sosiologi agar hak mendapat pendidikan terjamin. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, saya Izzatul Nadia binti Jamal, nama matrik 270335, akan meneruskan pembentangan dengan tajuk seterusnya, iaitu masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti, iaitu tajuk milik saudari Amidah, anak perempuan Amir Joyo. Okey, masalah kesihatan mental bukanlah satu topik yang asing untuk kita dengari. Menghadapi masalah mental yang kurang baik adalah satu tahap yang paling rendah dalam diri seseorang kerana individu ini tidak berupaya untuk mengendalikan tekanan dalam keadaan yang normal. Oleh itu, sangat penting untuk seseorang itu memiliki kesihatan mental yang baik, terutama sekali sebagai seorang pelajar kerana mereka ini akan menghadapi pelbagai desakan dan cabaran dalam kehidupan universiti. Pendapat pertama daripada saudari Aisyah berpendapat bahawa aspek kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti berpunca daripada faktor pengurusan masa yang kurang baik merupakan imajinasi sosiologi kerana sesuatu masalah peribadi boleh dianggap sebagai masalah sosial sekiranya ramai orang lain menghadapi masalah yang sama. Pendapat kedua daripada saya sendiri bahawa tidak mempunyai platform yang bersesuaian bagi melepaskan atau mengurangkan tekanan menjadi salah satu punca masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar meningkat. Mereka perlu bijak dalam menangani masalah supaya tidak mengganggu prestasi akademik dan kehidupan seharian di universiti. Pendapat seterusnya adalah daripada saudara Zul Zafran berpendapat bahawa masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti sememangnya merupakan satu realiti yang sedang berlaku pada masa kini di sekeliling kita. Pernyataan ini sememangnya berkait rapat dengan pelbagai jenis faktor, antaranya adalah masalah kewangan. Pendapat yang terakhir adalah daripada saudari Tong Peyu berpendapat bahawa faktor yang paling utama terhadap masalah kesihatan mental pelajar universiti pada masa kini ialah perubahan drastik dalam persekitaran. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kolektif, mereka mengalami kompleks rendah diri, kekeliruan dan halangan psikologi yang lain. Itu sahaja daripada saya, terima kasih. Nama saya Tong Peyu, nombor matrik 279784. Saya akan membentangkan pendapat ahli-ahli kumpulan terhadap isu pedofilia di Malaysia. Pendapat yang pertama daripada ahli kumpulan Aisyah. Dia setuju bahawa gangguan seksual pedofilia di Malaysia sesuai diaplikasikan dalam konsep imajinasi sosiologi kerana kita haruslah berfikir secara meluas, mengambil kira faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang individu itu untuk melakukan perbuatan sedemikian. Pendapat yang kedua daripada Zul Zafran, dia berpendapat bahawa pedofilia merupakan satu isu yang amat serius dan perlu diambil perhatian oleh semua pihak kerana ia melibatkan keselamatan masyarakat
terutamanya kanak-kanak yang merupakan harapan masa hadapan negara. Pendapat yang ketiga daripada Amida, dia berpendapat bahawa selain daripada sifat peribadi pelaku itu sendiri, terdapat juga faktor-faktor luar atau di sekitar pelaku yang boleh mendorong kepada berlakunya masalah pedofilia, iaitu seperti pengaruh rakan sebaya dan layanan negatif orang sekeliling terhadap pelaku. Pendapat yang terakhir adalah daripada saya. Saya berasa kebanyakan pedofil tidak mempunyai penampilan khusus yang membezakan mereka daripada orang lain. Selalunya, mereka tidak kelihatan pelik atau bertindak menyeragam. Mereka kelihatan seperti orang biasa. Kita boleh memerhati orang yang bergaul dengan anak-anak dalam kehidupan kita, dan kita boleh berkomunikasi dengan anak-anak, mendengar pendapat dan penilaian mereka terhadap orang tertentu supaya boleh melindungi mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Pada bahagian rumusan pula, dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa walau apa jenis pun pendapat yang diutarakan, sudah semestinya kita mahu hasil yang terbaik dan memberi manfaat terhadap diri, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, kita haruslah bersama-sama mencari penyelesaian untuk masalah yang wujud serta berusaha untuk memajukan diri dan tidak kekal di takut yang lama. Itu sahaja dari kami semua. Sekian, terima kasih.